Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kata Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang ke-13, kalam. Sifat yang ke-13 pada bilangan dan sebutan, tidak pada hakikat dan wakil. Artinya ke-13 kalam, artinya kalam perkata Allah Ta'ala. Perkata Allah Ta'ala, iaitu perkata sifat, yakni satu sifat, bukan banyak, satu sifat. Jangan terjemah berkata-kata. Berkata-kata tu sifat, sod fa alif ta, sifatun, bukan sifatun. Yang sedia adanya, yang sedia adanya, sentiasa ada di Allah Ta'ala. Adapun berkata-kata ataupun perkataan, dia tidak duduk di Tuhan, dia duduk di angin. Mana-mana kita Arab pun sebut begitu. Ni macam saya duk cakap ni, diri berkata-kata tu bukan duduk di lidah saya. Duduk di udara, duduk di angin. Selepas tu hilang. Adakah berkata-kata saya masuk dalam mulut saya balik? Tidak. Hilang. Dibawa oleh angin, hilang setiap saat. Yang dikata Arab tak kekal dua masa. Sifat yang sedia adanya pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Sedia ada pada zatnya Allah, yang tiada berhuruf dan tiada bersuara. Kalau kita terjemah berkata, ya, kena tepat sekali. Tak berharaf, tiada bersuara. Kalau berkata-kata, berkata-kata tu banyak. Kemudian pula dia sebut berkata-kata mesti berharaf dan bersuara, mesti ada dahulu dan kemudian. Kalau kita kata berkata-kata, kita nak tanya, Tuhan berkata-kata dengan apa? Tuhan berkata-kata dengan berkata-kata. Pelik tu cakap begitu. Kalau Tuhan berkata-kata dengan berkata-kata, berkata-kata itu berkata-kata dengan apa? Dan berkata-kata itu berkata dengan apa? Dia akan jadi daw dan tasasul. Kalau berkata-kata dengan perkata, selesai. Kalau berkata-kata dengan berkata-kata, kalau berkata-kata itu berkata-kata dengan berkata-kata, berkata-kata itu berkata-kata dengan mana berkata-kata. Faham? Nanti tu tak sampai lagi ni. Ingat elok-elok. Ya, kalau kita dah terima dah terjemahan sifat ma'ani yang lain dengan memang dari segi ta'rif memang tepat. Sama ada sifat ilmu ataupun sifat iradat, sifat kudrat, satu sifat yang ada lagi sedia pada zat Allah. Berkata-kata bukan ada,
Berkata-kata amrun i'tibari, yang ada perkata. Sebab berkata-kata dipanggil hadas, kerja sifat. Macam kita menyangkul, penyangkul ada, menyangkul tak ada. Menyangkul tu ibarat kita angkat letak, namanya menyangkul. Yang ada penyangkul dan yang menyangkul dan yang dicangkul. Menyangkul tak ada. Tu kena ingat. Ni yang dipanggil kalam ismi. Kalam ismi ni bukan ciptaan pada banyak dalam kitab-kitab. Dan kitab Hasyah Al-Amir Abdul Salam. Saya pun tak ada ambil photostat, sibuk kalut. Sya'a isti'malu sifat bimakna ismi dunal masdari. Popular di sisi ulama mutakallimin menterjemahkan sifat ma'ani dengan makna ismi, bukan dengan makna masdari. Masdari berkata-kata. Ismi ialah setiap sifat yang menunjuk di atas zat. Itu dipanggil ismi. Yang kita terima dengan ni semua dipanggil ismi. Cuma dekat kalam dipanggil kalam nafsi. Kalam nafsi itulah ismi. Cuma ismi itu umum. Baik, ismi ni terjemahan yang kena tepat dengan zat Allah Ta'ala, dipanggil ismi. Sebab isim ni ma dalla ala zat, itu tak ada isim kan. Setiap yang menunjuk di atas zat, maka itulah isim, nama dia ismi. Kemudian pula terjemah dengan perkata ini, yang mana Pak Nai sebut dengan makna mabda'. Mabda' ini pun bukan, dia sebut mabda' ni permulaan, tempat timbul, tempat keluarnya perkataan. Hak mula tu dia panggil mabda'. Tempat timbulnya perkataan, tempat timbulnya berkata-kata dan perkataan ialah daripada perkata. Perkata tu dipanggil mabda' ataupun dipanggil malakah dalam kitab. Sebab tu dalam Hasyah Tahzibul Kalam, dia sebut al-murad min kalami ta'ala al-qadim. Murad dengan kalam Allah yang qadim huwa mabda'ut takallum. Mabda', tempat berkata-kata. La al-asar, bukan kesan daripada mabda'. Allati hiya al-huruf, iaitulah huruf. Bukan itu. Bukan huruf itu. Itu. Dan dia kata, dan juga sebut dalam syarah Maqasid, perkataan yang Nabi Musa dengar itu al-aswat wal huruf allati tarattabat 'anil mabda' al-qa'im bi dzati ta'ala. Kalam Nabi Musa dengar itu ialah suara dan huruf yang terjadi, yang terbit daripada mabda' kalam Tuhan yang qadim. Apa mabda'? Ini pandai terjemah perkata. Ini mabda'. Tepat sekali pandai terjemah mabda'. Daripada mabda' itu tarattabat, terjadinya huruf-huruf dan aswat. Jadi sudah pasti mabda' itu bukan perkataan, bukan berkata-kata. Sebab tu kena ingat, yang saya sebut kitab ni, bila saya baca dalam 2 hari ni, dia tersilap faham tentang kalam nafsi. Sebab dalam bahasa Arab, kalam nafsi ni dia kadang-kadang terkenal kepada dua-dua sekali. Yang ulama yang ustaz ni sebut dalam ni, semua yang ulama kata kalam nafsi, dia datangkan kalam nafsi ni, kalam nafsi kita. Jadi bila kalam nafsi kita ni ialah berkata-kata atau niat yang terdapat dalam hati, begitu juga kalam nafsi Tuhan. Dia kata begitu. Tapi sebenarnya dalam perbahasan ni, dia nak sebut ialah kalam nafsi. Kalam nafsi nanti pada yang akan sebut kalam nafsi dengan mana hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni kata-kata dalam hati. Kata-kata dalam hati. Dan kalam nafsi di Allah
kadang-kadang terkena kepada nafsani, kadang-kadang kena kepada nafsi. Dan nafsani itu kadang-kadang dipanggil nafsi sebab dua ni berlaziman. Dia dipaham, kitab ni dia faham. Yang ulama sebut nafsani itu dia faham nafsi. Memang ulama akan sebut kalam nafsi dalam kitab mereka. Mereka akan sebut kalam nafsi. Dan kalam nafsi ni selalunya terkena kepada kalam nafsani, iaitu yang dipanggil at-takallum. Dia payah sikit ni. Dia panggil at-takallum nama dia. Bukan yatakallam, takallum. Berkata-kata Allah. Berkata-kata Allah yang sedia kala yang ada di Allah SWT. Kalimat dia panggil kalimatun naqsaniyatun. Kalimat-kalimat naqsani. Dan dua ni berlaziman. Kalau kalam naqsi yang dipanggil hadis naqsi, itu yang kita punya. Kalam naqsi Allah, iaitulah yang dipanggil juga yang berlaziman kalam dengan kalam naqsani. Sebab tu dalam kitab ni dia sendiri menolak pendapat Syekh Muhammad Baqi Al-Muti'i. Sakan kita ni. Syekh Muhammad Baqi Al-Muti'i pun kata begitu. Sebab tu saya kata saya terima kasih kepada kitab ni kerana tolong bagi dalil kat saya. Maknanya dia buat keluar ni semua kalam nafsi dengan mana kalam nafsi, dengan mana hadis nafsi kalau kita. Dan kalam nafsi yang ulama sebut dalam kitab yang disebut ni ialah kalam nafsi, di mana kalimat nafsani dipanggil kalam nafsani. Itu pun kadang-kadang ulama panggil kalam nafsi. Cuma kalam nafsi yang ismi tu, yang dikatakan perkata itu, kadang ulama sebut kalam nafsi yang azali. Kadang-kadang ulama sebut kalam nafsi yang qadim. Kadang-kadang ulama sifatkan. Tapi kalau sebut kalam nafsi, kadang-kadang kena kepada kalam yang mana perkata, kadang-kadang kena pada kalam yang berkata-kata yang qadim. Berkata-kata yang qadim ni yang dia faham. Berkata-kata yang qadim itulah nafsi, bukan nafsani, dia kata bukan. Maknanya daya berkata-kata itu, Tuhan berkata dengan berkata-kata itu. Tengok saya nak sebut yang dia tolak pendapat Muhammad Baqi Al-Muti'i dalam Qaul Al-Mufid. Syekh Baqi kata apa? Wa amal kalam fayutruku ala ma'anin salasa ahadiyah ala ma huwal masyhur an sifatun azalin qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Kalam ini dipanggil di atas tiga makna. Salah satunya ialah yang popular, yang masyhur, sifat yang azali, yang berdiri, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Hiya kamalakatil kalam. Dia seolahnya daya dan kekuatan kalam. Malakah. Dan dia kata malakah yang kita kata mabda' yang diterjemah oleh pandai. Kalau kita kuwah, tapi dekat Allah tak boleh kata kuwah. Malakah, sifat yang Allah milik itu, daya berkata tu yang dengan sifat tadi Tuhan berkata-kata. Inilah kata Syekh Muhammad Baqi. Hadzal makna alladhi qala fi al-Asy'ari, yang Imam Asy'ari kata innahu sifatun wahidatun fatata'allaqu bil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Yang kedua, nak dengar. Mufti Baqi kata, yang kedua al-kalimatu al-azaliyatu an-naqsiyatu. Kalimat-kalimat yang azali, yang naqsiyah, yang dinisbah kepada kalam nafsi. Dia bukan kalam nafsi, nisbah kepada kalam nafsi, yang dipanggil kalam naqsani. Itu yang kedua. Allati laysat biharfin wala sautin. Dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Tetapi kalimat-kalimat itu banyak. Banyak yang Allah sedia. Dia ada di sifat Tuhan. Dia kata apa? Ni, wal kalam bihazainil maknayain. Kalam hak yang dengan makna malakah, yang kita kata perkata, dan kalam dengan makna kalimat naqsaniyah yang dipanggil kalam naqsani, yusama bil kalam naqsi. Dua-dua ni diberi nama dengan kalam naqsi. Perkata pun kadang-kadang ulama sebut kalam naqsi, dan kalam naqsani yang makna berkata-kata yang qadim itu pun dipanggil kalam naqsi. Cuma ulama ada beza, dipanggil naqsani. Yang tuan kitab ni ambil ni, dia faham kalam naqsi itu ialah dengan makna naqsani. Kemudian diletakkan pada makna kalam naqsi dengan makna ismi perkata.
Dia kata Tuhan bukan kata dengan berkata, dengan berkata-kata yang qadim. Memang mazhab pada N, disebut mazhab lah. Pada N ni tak berkata-kata yang qadim tu lain. Dia panggil naqsani, kalimatun naqsani tu. Ini yang sebut dalam Quran. Lau kanal bahru midadan, kalau laut ini dijadikan air laut, dijadikan dakwat, dan pokok-pokok dijadikan pen, nak tulis kalimat Allah tak habis. Walau jikna bimisli madada, walaupun kita datang seumpama itu sekali lagi, kita jadikan air laut ni air dakwat, dan pokok-pokok dijadikan pen, nak tulis kalimat Allah ini tak habis. Kalam naqsi dengan naqsani berlaziman. Sebab tu kadang-kadang ulama sebut naqsi terkenal kepada naqsani. Kadang-kadang naqsi tu terkenal kepada kalam naqsi yang asal. Itulah ismi yang mana perkata. Kena tumpu dengan macam ni. Jadi dalam kitab-kitab ulama tak bahas dah hak mabda'. Yang ulama dia nak bahas sekarang ni di kalam naqsi dengan mana naqsani, yang kalau kita dia panggil hadis naqsi. Kita duk kata macam kita nak pergi ceramah, kita siap-siap lah. Itu dia panggil kalimat-kalimatnya telah. Cuma kalimat-kalimat yang kita ni baharu, yang di Allah ni qadim, berhuruf pun tak dengar, dan bersuara pun tidak. Sekiranya air laut, 2 surah tak saya tak dalam petik. Nah, Ustaz tahu lah, 2 surah yang cerita kalau air laut dijadikan dakwah, pokok-pokok dijadikan pen, nak tulis kalimat-kalimat Allah itu tak habis. Walaupun kita datang ni 7 kali ganda lagi tak habis kalimat Allah. Kalimat ini yang qadim, yang duduk di Tuhan. Sebab apa? Jadi mereka pergi kata kepada Tok D kata apa? Kalau nak saya ni hak Tuhan cadang, dak duk bersedia dak bercakap. Cadang ni bahasa Batak ni bukan macam kita bercakap cadang macam mana kita aku nak cadang nak apa, bukan. Cadang hak tu ada siap dekat dia yang dia nak bercakap. Allah dia nak cakap dengan kita di akhirat nanti, kalimat itu doa ada siap di dia. Sebab ulama tak mahu bila Allah nak cakap di akhirat nanti apa, sekarang ni dia tak tahu lagi apa dia nak cakap, mana dia jahil. Allah nak cakap kita di akhirat nanti di akhirat, tapi sekarang dia tak tahu lagi apa yang dia nak cakap. Bolehkah kita kata Tuhan yang maha hebat ni, dia tak tahu lagi dia nak cakap apa di kita di akhirat nanti? Ini kata, ini punya naqsani, kalimat-kalimat ni kalau nak jadikan dakwah, nak tulis tak boleh. Tak habis. Cukup banyak di Tuhan. Sebab Allah dia nak cakap, memang dah ada siap dekat dia. Dia bukan nak cakap benda yang sebelum tu dia tak tahu. Kita, kalau ustaz minta ceramah Ma'al Hijrah, ustaz pun dia tak ingat juga, kan? Walaupun dia bolehlah sikit-sikit, okey tak apa, esok malam tu ustaz buka, dia siap-siap masuk. Dia nak cakap esok. Dia ada di kepala dia. Dia pergi masjid, dia ada siap kalimat-kalimat itu. Tapi hak kita ni dulu tak ada. Kita hanya baru ambil maklumat masuk. Hak Allah dia ada siap. Sebab kalau Allah tak tahu apa yang dia nak cakap, walaupun nanti di akhirat, walaupun lambat lagi, mana Tuhan jahil apa yang dia nak cakap. Ini dia panggil kalimat naqsan. Ini Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i, memang ulama besar, mufti Mesir dulu, zaman dulu. Dia mengatakan kalam ada 3. Kalam dan malakah. Yang mana malakah ni maknanya satu power yang dengan dia Allah bercakap, yang dia kata itulah sifat yang azali, yang ada di zat, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Yang kedua dia kata kalimat al-azaliyah, an-naqsiyah. Dia pun tidak berhuruf dan bersuara. Tidak bersuara. Dia melazimi bagi kalam naqsi, yang dengan makna perkata. Naqsi dia ni, naqsi dia ada 2. Naqsi kalamu naqsi naqsani, kalamu naqsi dengan makna ismi perkata. Ini yang Syekh Muhammad Baqir kata, wal kalam bihazainil maknain. Kalam yang perkata dengan naqsani ini, itulah yang dinamakan dengan kalam naqsi. Saya baca dah. Biasa baca tengok, dia ni silap faham. Kalam naqsi ni naqsani, bukan kalam naqsi berkata. Tiba-tiba dia rak, dia kata ni Muhammad Baqir pun tak betul. Dia kata Baqir kata dia naqsani tu juga dipanggil kalam naqsi. Hak naqsi perkata tu naqsi juga, dia kata dipanggil juga. Yang ketiga kalam lafzi, huwa al-lafzul al-arabi al-munazzal ala sayyidina Muhammad. Tu kalam lafzi tu maklumlah Quran. Ini mungkin. Lepas tu saya tengok yang dia topik
Keluarkan di sini semuanya, cita-cita ni semuanya kena kepada kalam nafsi, hadis nafsi kita. Ni semua ni hadis sebut ni. Lepas tu saya kata, kalau nak buat ni, bukan sebiji kitab, 10 biji saya pun boleh buat. Saya boleh buat ni. Sebab bukan maksud hadis disebut. Innal kalam al fi fuad wa innama ju'ila lisan al fat. Itu bukan kalam nafsi di mana apa kata. Itu hadis nafsi, cita-cita hati. Cita-cita hati. Dia akan sebut sukuk ni. Ni cukup banyak dalam ni. Malakah tu suluh kan? Malakah tu bukan suluh. Dia macam kita kata mabda'. Kalau kita kata kuah, kalau kita kuah, satu power yang dengan dia kita boleh bercakap. Tapi dekat Tuhan dia panggil malakah. Sara Abu Hasan Asy'ari ila anna al-kalam makna qa'im bi nafsi insanah wa bi dzunkan wa laysa yaqulu la aswa'in wa al-qaul ladzi, ini yang disebut al-qaul ladzi yadu. Abu Hasan mendapat kalam yang berdiri dengan nafsi insan, yang kalam nafsi insan dan di zat mutakallim, dia bukan berhuruf, bukan bersuara. Ya memang hak duduk dalam hati saya, kita cakap ni bukan huruf bersuara. Wa inna al-qaul ladzi yadul insan, perkataan yang manusia sebutkan di dalam hati dia. Hak dia nak cakap itu. Ini Abu Hasan sebut ni, ini kalam nafsi, di mana hadis nafsi. Nanti pandai akan sebut nanti. Hadis nafsi. Memang hadis nafsi dia panggil qaul. Disebut qaul juga, tapi kalau nafsi dengan mana perkataan, dia bukan qaul. Dia bukan qaul, satu sifat. Sebab tu kita ulama disebut gitu sebab apa? Ini bagi orang yang pandai, yang mahir, boleh baca kitab dia. Kita tak mahir, tak boleh, kita tak boleh faham. Sebab ulama kadang-kadang dia campur cakap. Tengok tuan-tuan syair kan? Kita selalu dengar kalamun qadimul la yumallu sama'u. Kalam yang qadim tak jemu kita dengar. Kalam yang qadim tak jemu dengar. Siapa faham? Kalam Tuhan yang qadim, hak qadim tu hadut kat Tuhan. Hak perkataan tak jemu dengar. Dengar mana? Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Kalam itu maha suci daripada perkataan, maha suci yang daripada perkataan dan perbuatan dan niat. Kalam yang kita tak jemu dengar tadi ni, dia tidak ada qaul. Tu kira. Perkataan tu tadi tidak ada qaul. Maha suci, bersih daripada qaul dan bersih daripada perbuatan dan bersih daripada niat. Kalam itu dia tidak ada qaul, tidak ada fi'il, tidak ada niat. Tapi kalam itu tak jemu dengar. Siapa faham? Ada 2 versi lagu. Saya jadi tukang nasyid pula malam ni. Tapi nampak macam mana kena nasyid juga. Bila saya sebut ni, baru kita tanya, oh pernah dengar lah. Kalau tak dengar ada satu versi lagi. Saya kecil-kecil dulu hak tadi. Kan dulu kan radio, lepas baca Quran, kalamun qadimul la yumallu sama'u. Takat tu sudah. Satu lagi tak? Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Satu juga. Tapi lain versi. Satu contemporary. Tanazza'a qaulin wa fi'lin wa niyati. Kalam yang qadim yang tak jemu dengar. Tapi kalam itu tidak ada qaul. Jadi Tok Guru terjemah mana? Kalam yang terbit daripada kalam yang qadim itu tak jemu dengar. Kalam yang hasil, kalam qadim, al-kalam al-hasil min al-kalamil qadim. Perkataan yang terbit, yang terkeluar daripada kalam yang qadim tak jemu dengar. Kemudian dia ambil asal balik. Kalam yang qadim itu maha suci daripada qaul. Ini dia kata al-qaulul ladzi yajiduhu. Dia kata itulah berkata-kata yang qadim. Bukan. Maha suci daripada qaul dan fi'il.
Sebab kata sebagian ulama, perkata ini, berkata-kata ni maknanya Tuhan buat. Allah kata berkata-kata ni Musa tu, Allah jadikan dengan kudrat. Itu nanti perbahasan dia. Bersangkut paut dengan kudrat. Allah jadikan suara. Tapi perkata Tuhan bukan. Berkata-kata Tuhan Allah jadikan. Sehingga Nabi Musa dengar. Ini dia yang kata PN. Dan niat tidak langsung. Maknanya apa? Perkata yang kita sebut itu lah. Perkata yang kita sebut tadi. Ini kita nak kata guna. Kadang ini Dawani ni. Dawani dia ni. Saya tengok semua hak disebut semua. Dia kata Dawani. Dawani ni bukan ulama sesat. Tidak kenapa ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang ahli makul wal mangkul menggunakan perkataan Dawani. Dia kata Dawani terpengaruh dengan Izi ni Mu'tazilah. Zamakhsyari Mu'tazilah. Mu'tazilah tak mesti makna kita tolak. Zamakhsyari Mu'tazilah. Kata seorang ulama, bahkan dia Mu'tazilah sampai dia kemati. Kata ada di hujung-hujung dia taubat. Tapi taubat apa bukan di hujung pun. Kasyaf itu masa dia Mu'tazilah. Bahkan dalam kasyaf tu ada akidah Mu'tazilah yang terselit di celah tu. Tapi ulama tak tolak kasyaf sebab kasyaf tu hebat. Tak si kasyaf cukup hebat, balaghahnya cukup hebat. Tak ada ulama tolak. Walaupun dia ni Mu'tazilah. Yang Dawani langsung tak Mu'tazilah pun. Sehingga Mufti Baqi Al-Mut'i dia pergi sebut pada Baqi bukan nukil pada perkataan Dawani. Cuma Baqi menyebut tu hak macam mana ulama-ulama kita faham. Dia kata ini terpengaruh dengan Dawani. Hak tu Dawani, hak syair kalau saya sebut tadi pun Dawani pun barangkali. Dia kata Dawani. Syair ni sampai di Arab pun nasyid. Ni lagu syair saya baca ni. Dulu kampung yang baca lah kalam yang qadim, tidak jemu didengar. Mana kalam yang keluar daripada kalam yang qadim? Mana kalam yang berkata-kata dan kalam yang berkata-kata masdari tak dijemu didengar. Kalam yang qadim itu, dia ambil asal balik. Suci daripada kaul. Bukan kaul. Kalam bukan yang qadim, bukan kaul. Dia sebut sini kaul yang jadi dulu. Dia sebut kaul di sini. Kaul ni ialah hadis nafsi ataupun nafsani Tuhan. Nafsani Tuhan memang ada kaul. Tapi tidak berurut tak bersama. Kata-kata Tuhan yang Tuhan bersedia. Tok dia sebut Tuhan cadang ni bahasa tani. Cadang ni bukan makna cadang macam kita nak cadang. Aku nak buat apa hari ni. Bukan cadang itu. Cadang ni hak tu ada siap. Ada siap di Allah. Sampai masa dia bercakap. Dia nak cakap, dia cakap. Dia tak mau cakap, tak cakap. Tapi perkataan tu sedia ada siap. Tu makna cadang. Banyak orang tomah ni apa cadang? Cadang Tuhan, cadang cakap. Bukan cadang makna cadang. Aku nak cakap apa esok. Bukan. Cadang hak ada siap. Ada siap di Allah. Ni kata kalimatun naqsaniyatun. Dan kalau naqsani ni dia sini tak tolak, cuma dia kata naqsani ni itulah diri nafsi. Bukan dia. Sebab tu kata bila kita faham silap kalam nafsi, dia akan ukmeh. Saya kata banyak ni tak cukup. Kalau nak sebut cerita kalam nafsi dengan makna nafsani, saya boleh buat 5 biji kitab lagi macam ni. Bukan sebiji ni, tak cukup ni. Tak cukup. Sebab dia cerita bab lain. Tuhan bukan berkata-kata dengan berkata-kata yang qadim tu. Berkata-kata yang qadim tu nafsani. Dia panggil nafsani. Tu. Ni kata. Sebab tu, kalau tidak, kenapa Baqi Muti kata yang pertama kalam dengan makna malakah, kemudian kalam makna kalimatun naqsaniyah. Maknanya dua ni berbeza. Cuma dia kata dua-dua ni dipanggil juga dengan kalam nafsi. Kadang-kadang nafsani dipanggil nafsi. Dan kalam ismi tu juga dipanggil kalam nafsi juga. Di sini yang jadi keliru. Kita tak boleh nak beza mana kalam nafsi dengan mana ismi, mana kalam nafsi dengan makna naqsan. Ini payah sikit lah nak buat channel. Sebab tu dan dia pun sebut sini tapi dia silap faham. Dia kata sebab tu dalam kitab Ad-Dusuki kata yang dimaksud dengan kalam nafsi wal murad dengan kalam nafsi itu mana? Ma yujri, apa yang manusia
lalukan di dalam hati dia, apa yang manusia kata-kata di dalam hati dia, itu murad dengan kalam nafsi. Baik, bila sebut murad, mesti dia ada makna lain. Apa murad dengan perkataan ini? Bila kita nak tanya murad, dia mesti ada makna lain. Itu soalan. Kalau kita nak buat soalan murad, dia mesti ada makna lain. Kalau dia hanya tidak ada makna lain, kita tanya apa murad dengan kalimat ini. Dia kalau tanya murad, dia mesti makna dua. Lepas tu ulama sebut murad dengan kalam nafsi. Kata dalam Ad-Dusuki, ma yujrihil insan fil qalbi, apa yang manusia lakukan, mana dia sebutkan dalam hatinya, itu dia panggil kalam nafsi. Kalam nafsi itu bukan kalam nafsi dengan makna perkata. Ni banyak. Itu tengok dalam Hasyiah Tahzib. Mana Hasyiah Tahzib? Murad min kalami ta'ala al-qadim huwa mabda'ut takallum. Mabda' yang Syekh Bakhit kata malakah. Kalau kitab-kitab lama dia sebut mabda', permulaan bagi berkata-kata. Apa permulaan berkata-kata? Berkata. Bukan asar allati al-huruf. Bukan. Wal aswat. Bukan. Itu. Tak baca lagi. Baca mana? Perkata Allah Ta'ala, iaitu sifat yang sedia adanya pada zatnya Allah. Siapa ada tengok kitab ni, senang aja. Bila kita baca kitab ni, kita ingat kalam nafsi yang disebut tu kalam naqsani. Baru dia nampak. Baru kita nampak silap dari mana. Kalau kita pergi turut dia kata kalam nafsi ini itulah kalam perkata, yang pada ilmu perkata, kita akan percaya dia. Kita akan kata, ya, semua ni kitab besar-besar. Semua kitab besar-besar. Memang kitab besar-besar semua. Tapi ulama maksud lain. Kalau mengqadimul la yuma sama, tak ada siapa ulama tolak syair ni. Dan saya minta, siapa boleh cari siapa yang bersyair ni, tolong bagi kat saya. Siapa tahu? Betul tak? Tolong cari yuk. Jangan siapa yang tahu maklumat. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Dia banyak lagi syair tu. Tapi kepala tu biasa ingat. Kalau siapa boleh cari siapa penyair ni, tolong beritahu saya. Tak kira lelaki perempuan, tolong beritahu. Dia tak ada nak cari, tak tahu nak cari kat mana. Tapi syair ni popular. Sampai Arab saya dengar. Arab sini pas majlis Quran pun, kadang-kadang radio, dia pun baca kalam ni. Cuma Arab, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, disebut begitu. Tak ada siapa ulama tahu, kalam ni dawani. Tak ada. Ni sesat, tak ada. Sebab ulama faham, ini dia perlu kena takdir. Dia campur tu. Kalam yang tak cuma dengar ni kalam nafsi. Tapi maha suci daripada kaul, maha suci daripada perbuatan dan niat. Ini kalam perkataan. Kalam perkataan. Itu yang dipanggil kalam yang qadim. Itu. Iaitu sifat yang sedia adanya pada zatnya Allah, yang tiada berharaf dan tiada bersuara. Memang kena. Betul. Berkata Tuhan, mana ada huruf, mana ada suara, Arab pun tak, Melayu pun tak. Dengan kalam perkata itulah kita berkata-kata. Tapi perkata kita duduk di anak lidah. Perkata Allah duduk di Allah Subhanahu Wa Taala yang tak berjirim. Sifat kalam Allah bukan dengan mana perkataan. Bila mana kalam Allah bukan mana perkataan, maka sudah pasti tidak berhuruf dan bersuara. Satu lagi kita kena faham, dalam kitab-kitab Jawi dan kitab Arab sendiri, kalam Tuhan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tidak seperti mana kalam Hawadis. Ini banyak orang yang terkeliru di situ. Tidak seperti mana kalam Hawadis. Maknanya kita, kalau perkata kita sama dengan perkata Tuhan, kita pun tak huruf tak bersuara, yang dengan dia kita berkata-kata. Perkata Tuhan pun begitu juga, tak huruf dan tak bersuara. Tapi tiba-tiba kalam perkataan Tuhan ini tidaklah seperti kalam Hawadis, kalam-kalam kita. Maknanya apa? Kalam-kalam kita ni berhuruf dan bersuara, sedangkan tidak. Tapi maknanya
tidak semacam kalam hawadis, kalam dengan makna perkataan. Kalam dengan perkataan. Kena pusing di situ. Kalau kalam perkataan kita memang ada huruf, ada suara. Perkataan Tuhan pun memang ada huruf, ada suara. Hak Tuhan bagi jadi. Tapi ulama nak halih supaya nak tahakkuk mukhalafah. Nak beritahu kata tak samanya kalam Allah lagu mana pun, walaupun kita ni perkata yang tidak huruf tak bersuara, Allah juga ada perkata yang tak huruf suara, tetapi kalam kita tetap tak sama. Jadi ulama halih kalam Allah tak sama dengan kalam kita, kalam dengan perkataan kita dan berkata-kata kita. Kalam dengan perkataan kita berhuruf bersuara, ya memang Tuhan, kalau ikut pendapat Imam Ar-Razi, Tuhan memang menjadikan suara dan huruf kepada Nabi Musa dengar. Tapi dia nak beritahu kata apa? Berhuruf dan bersuara daripada makhraj, daripada halkum, daripada mulut. Di situ dia